Disebabkan ramai yang masih keliru berkaitan dengan bantuan yang dua ini, iaitu yang pertama adalah perkara ataupun bantuan yang paling terbaru yang diumumkan oleh Perdana Menteri yang juga merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu berkaitan dengan RM100 e-tunai dan juga bantuan SARA ataupun sumbangan asas rahmah RM600 dibayar RM100 setiap bulan untuk mereka di Semenanjung. Jadi 100 ini menyebabkan ramai yang keliru dan ramai yang sebenarnya menyangkakan e-tunai baru-baru ini yang diumumkan oleh Perdana Menteri adalah sama seperti SARA. Jadi dalam video pada kali ini, Amy nak rangkumkan kesemua informasi terkini berkaitan dengan bantuan e-tunai RM100 yang baru-baru ini diumumkan oleh Perdana Menteri dan apa status terkini penebusan RM100 e-tunai ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwan Nabi. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Jadi berkaitan dengan e-tunai RM100 yang baru-baru ini diumumkan oleh Perdana Menteri. Rentetan daripada pengumuman itu, ramai sebenarnya yang keliru menyangkakan ini adalah sama seperti SARA ataupun sumbangan asas rahmah yang telah pun disalurkan kepada penerima-penerima tertentu, iaitu mereka yang berada dalam data e-Kasih, miskin tegar, penerima STR 2023. Tak semua sebenarnya yang menerima, ada segelintir saja yang diperkatakan hampir 200,000 orang menerima untuk SARA RM600 dibayar RM100 setiap bulan di Semenanjung ini. Manakala untuk Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan, pembayarannya adalah berbeza sedikit jika dibandingkan dengan Semenanjung, di mana RM600 itu diberikan selepok, dimasukkan ke dalam akaun bank ataupun diterima secara tunai mengikut kaedah pembayaran STR 2023. Jadi yang Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan ini, pengkreditan ataupun penebusan pengambilan secara tunai di BSN boleh dilakukan bermula daripada hari Isnin 7 hari bulan Ogos 2023. Okay, sekarang ini kita nak fokus kepada e-tunai RM100 yang baru-baru ini diumumkan oleh pihak kerajaan. Okay, RM100 e-tunai ini tak sama sebenarnya dengan SARA, dua perkara yang berbeza. Okey, buat masa sekarang ini, info yang diketahui RM100 ini diberikan kepada B40 dan M40 berpendapatan RM100,000 dan ke bawah setahun. Jadi ramai sebenarnya yang bakal menerima e-tunai RM100 ini. Dan namanya pun adalah e-tunai, di mana mereka-mereka yang berkelayakan perlu menebus RM100 ini dimasukkan ke dalam aplikasi e-wallet. Buat masa sekarang belum diketahui apakah aplikasi e-wallet yang bakal dibenarkan, tapi jangkaan awal jika mengikut e-beli rahmah baru-baru ini yang bakal digunakan ataupun boleh digunakan untuk menebus RM100 ini adalah Touch and Go, Boost dan juga Settle. 3 aplikasi ini. Anda perlu install salah satu daripada aplikasi ini nanti. Untuk menebus RM100 tersebut akan berada dalam aplikasi tersebut untuk digunakan pakai buat pembayaran di mana-mana kedai yang menerima pembayaran secara e-wallet ini. Dan seperti baru-baru ini yang diumumkan oleh Kementerian Kewangan, penebusan hanya akan boleh dilakukan bermula daripada suku terakhir 2023. Okay, bila memperkatakan suku terakhir ini bermakna antara bulan Oktober, November dan Disember, antara 3 bulan ini. Cuma belum diketahui sama ada Oktober, November ataupun Disember. Antara 3 bulan ini harus diingatkan, bukan sekarang. Sekarang ini masih lagi belum menebus. Kalau anda ada aplikasi seperti yang dinyatakan e-Settle, Boost dan Touch and Go tadi, kalau anda cuba untuk menebus RM100 ini, belum boleh mula ditebus buat masa sekarang ini. Ingat tu, jangan keliru. Hanya pada suku terakhir 2023 nanti barulah boleh mula menebus. Dan untuk kegunaannya nanti, apabila telah menebus, anda boleh menggunakan untuk bayaran pembelian secara kaunter. Bermakna anda perlu hadir ke mana-mana kedai yang menerima pembayaran secara e-wallet ini. Jika dilihat sekarang ini, rata-rata kedai di Malaysia sekarang telah pun mulai menerima pembayaran secara e-wallet. Jadi setelah anda tebus RM100 itu nanti akan berada dalam aplikasi yang anda telah pun pilih nanti, bergantung kepada apa aplikasi yang dibenarkan. Okey, nanti apabila hendak membuat pembayaran, tunjukkan saja aplikasi tersebut. Akan ada QR code yang akan di-scan
oleh cashier untuk membolehkan pembayaran dilakukan ditolak daripada RM100 tersebut. Okay, penggunaan secara online tidak dibenarkan, sama seperti sebelum-sebelum ini. Seperti e-belia Rahmah juga hanya dibenarkan pembelian secara offline di kedai-kedai. Dan seperkara yang harus diingatkan berkaitan dengan scammers di luar sana, ramai yang akan menawarkan nanti untuk memberikan tunai kepada anda dengan menyerahkan RM100 yang berada dalam e-wallet anda itu. Jangan cepat terpengaruh nanti kerana ada kes-kes di mana penipuan telah pun berlaku dan mereka-mereka ini telah pun ditipu oleh scammers yang mana tidak pun dapat RM100 tunai yang dijanjikan. Walhal RM100 dalam e-wallet itu telah pun ditolak tapi tunai pun tak dapat. Jadi jangan terpengaruh, jangan tertipu, terpedaya dengan apa yang cuba hendak di-offer, ditawarkan oleh scammers di luar sana nanti. Dan untuk RM100 e-tunai ini adalah untuk individu, bukannya untuk isi rumah. Jadi jangan keliru juga. Ramai juga yang bertanya, kalau isi rumah suami isteri, adakah suami saja yang akan menerima ataupun isteri saja yang akan menerima? Bukan begitu, tetapi kedua-duanya akan menerima kerana ianya bergantung kepada individu, kelayakan secara individu, bukannya secara isi rumah ataupun sebagainya. Jadi guys, buat masa sekarang itu saja informasi yang kita ketahui berkaitan dengan e-tunai ini. Harus tunggu pada suku terakhir 2023 nanti untuk informasi lanjut berkaitan dengan penembusan dan sebagainya. Itu saja sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.